Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihan wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang ini dengan rahmat, dengan izin Allah, dengan hidayah dan taufik daripada Allah, kita dapat meneruskan pengisian kita buat siri yang ke-10 tentang mengenali makhluk yang bersayap, iaitu para malaikat, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang kedua, iaitu topik berkaitan dengan nama-nama malaikat dan tugasan-tugasan malaikah. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita sudah memasuki tentang malaikat raqibun dan atidun alaihimus salatu wassalam. Cuma kita belum lagi memperincikan keseluruhan maklumat tentang malaikat raqib dan atid alaihimussalam. Dalam Al-Quran, di antara tempat ataupun ayat yang menyebut tentang malaikat raqib dan atid, disebutkan namanya. Perkataan raqibun atid, ia berada di dalam suratul Qaf ayat yang ke-18. Tapi sebelum kita baca ayat 18, ada maklumat pada ayat 17. Jadi ayat ni kita ulang semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ketika dua malaikah menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatan, okey, yang satu duduk di sebelah kanan. Okey, maklumat pertama, ada malaikat yang duduk di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Kini ayat nombor 17 ni sangat penting, kerana ayat 17 ni dia memberikan kita satu maklumat bahawa di manakah malaikat raqibun atidun ini berada. Ada ayat 17 mengatakan ada yang berada anil yamin, di sebelah kanan, ada yang berada anis shimal, dia berada di sebelah kiri. Okay, itu jawapannya. Namun begitu, adakah raqibun berada di kanan manakala atidun berada di kiri? Ini persoalan yang kita akan rungkaikan pada petang ini. Kita teruskan terlebih dahulu dengan ayat nombor 18. Ayat 18 ni bagi tahu kepada kita dalam surah Qaf, yang duduk sebelah kanan tu siapa? Yang duduk sebelah kiri tu siapa? Dan apa mereka buat? Allah kata, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, yang diucapkan. Okay, Allah bagi tahu tak ada satu huruf pun. Seolah-olahnya apa pun kita kata, apa pun kita luahkan, apa yang kita bicarakan, kata Allah tidak ada mana-mana perkataan yang dibicarakan, yang diucapkan, yang dilafazkan, illa melainkan ladaihi, di sisinya raqibun atidun, ada malaikat yang disebut istilah raqibun atidun. Okay. Kalau dalam terjemahan tak ditulis istilah raqib dengan atid, cuma diterjemahkan dengan terjemahan raqibun atid tu maknanya apa? Okay. Siapa di sini yang boleh kongsikan dalam Quran terjemahan yang tuan-tuan dan puan rujuk, diterjemah ayat 18 ni apa? Siapa boleh kongsikan?
Boleh tak? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Boleh bersuara kan? InsyaAllah petang ni. Okey, boleh. Siapa nak kongsikan? Dalam Quran terjemahan dia, yang tuan-tuan rujuk, okey, siapa-siapa yang ada tu dekat-dekat tu, cepat-cepat pergi ambil sekejap. Tengok. Ayat 18 tu dia terjemahkan seperti apa dalam terjemahan tu? Ada tak? Siapa boleh kongsikan? Tak ada. Ada. Siapa nak kongsikan ni? Petang ni. Nak dengar suara sekejap? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan jelas tak? Dengar tak suara saya dengan baik? Dengar tak suara? Dengar Ustaz. Dengar. Siapa cakap dengar tu? Okey. Siapa boleh kongsikan dalam terjemahan dia ayat 18 tu diterjemah sebagai apa? Kalau yang saya rujuk ni memang diterjemah dia sebagai apa? Sekejap ya. Kalau dirujuk pada ayat ni okey, sekejap ya. Pertama, saya minta tolong betulkan N ni. N ni kalau boleh jadikan dia huruf kecil. Takut N besar ni mungkin orang ingat nya itu merujuk kepada Allah. Tapi nya dekat sini sebenarnya merujuk kepada orang yang bercakap. Macam saya bercakap sekarang ni, di sisi saya sekarang ni, dekat kanan, dekat kiri ni, ada raqibun atid. Pagi dekat tadi cakap apa? Ya, silakan. Dekat Al-Quran saya Ustaz, dia memang tulis 2 malaikat saja. 2 malaikat saja. Ayat nombor 18. 18. Malaikat. Apa? Tak, dia ada terjemah melainkan ada 2 malaikat je. Alright. Itu Quran terjemahan apa tu? Terjemahan terbitan? Hilang dah suara. Okey, tak apa. Terbitan Naas Premier yang pada saya sekarang ni lah. Al-Quran lain kat atas tak tengok. Okey, tak apa. InsyaAllah, tak apa. Maafkan saya jika saya menyusahkan tuan-tuan perempuan ya. Sebab saya nak tengok pada sebab Raqibun Atid tu dia ada isu. Adakah dia nama malaikat yang berada di kiri dan kanan tu, ataupun dia adalah karakter, dia adalah ciri ataupun sifat malaikat tu. Okey, kalau kita tengok dekat terjemahan ni, diterjemah malaikat yang sentiasa sedia. Dia tak terjemah raqibun atidun, tapi diterjemah dengan malaikat yang sentiasa sedia. Sedia untuk apa? Sedia untuk apa? Sedia untuk mencatat. Kalau macam dia cakap tadi, macam saya bercakap sekarang, dah berapa patah perkataan dah saya cakap. Maka ada malaikat yang memang ready tulis. Dia cakap apa? Pahala ke? Dosa ke? Dia kata malaikat yang sentiasa sedia. Tapi dalam ayat ni dia terjemah raqibun atidun. Okey, kita tengok di sini. Okey, kalau kita baca dekat tafsiran Asy-Syanqiti, Asy-Syanqiti ni salah seorang ulama tafsir di kalangan mufassir dalam tafsir Adwa Al-Bayan. Okey, Adwa Al-Bayan diterjemahkan apa makna ayat ma yalfidhu min qaulin. Maknanya dia kata tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan dan tiada satu perkataan pun yang diperkatakan melainkan ada pengawas yang mengawasinya, iaitu malaikat yang sentiasa mengawasi segala amal perbuatannya, mencatatnya dan menjadi saksi ke atasnya dan tidak hilang daripadanya. Okey, kalau kita baca ulasan Asy-Syanqiti ni dia ada tambah ulas, dia kata menjadi saksi. Sebenarnya tuan-tuan betul. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan ayat dalam surah Qaf juga. Nanti kita antara yang menjadi saksi kita di muka bumi ni adalah di kalangan para malaikat. Nanti di hari akhirat kaki jadi saksi apa yang tangan buat, diri kita menjadi saksi,
bumi menjadi saksi, Allah itu saksi, para rasul menjadi saksi, termasuklah para malaikat akan menjadi saksi. Saksi yang sangat kuat, yang tahu kita cakap apa, yang tahu kita buat apa adalah raqibun atidun. Okey. Kita bincang apa itu raqib, apa itu atid. Okay, kita lihat ya. Okey. Raqib menurut Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa' Al-Bayan. Beliau mengatakan perkataan raqibun, raqiban, raqib tu apa makna raqib? Raqib ialah satu malaikat yang sentiasa mengawasi segala perbuatannya, menjadi saksi ke atasnya dan tidak luput daripadanya walaupun sedikit. Itu makna raqib. Maksudnya malaikat yang sentiasa mengawasi. Tak pernah dia terlepas pandang. Okey. Atid pula, atidun apa dia? Sentiasa hadir dan tidak ghaib. Dia tak pernah ghaib tu maksudnya tak pernah dia ambil MC ke, dia tak pernah ambil emergency leave ke, dia tak pernah macam dia sakit perut ke, dia tak tahu apa orang buat ke, dia sentiasa hadir dan mencatat semua perkataan baik dan buruk. Okey, kalau kita baca pada ulasan Asy-Syanqiti ni, dia tidak mengatakan raqib tu nama malaikat. Atid dia pun bukanlah nama malaikat, tetapi ia adalah karakter malaikat yang duduk di kanan, yang duduk di kiri. Maknanya raqibun atidun ni, dua-dua ada di kanan. Raqibun atid tu malaikat yang ada di kanan, malaikat yang ada di sebelah kiri pun raqibun atidun. Sebab raqib atid dia adalah sifat malaikat yang duduk di kanan, yang duduk di kiri. Okay, kita baca ulasan Al-Qurtubi pula. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau lebih senior daripada Asy-Syanqiti lah. Dia memang ulama yang al-mutaqaddimin, yang ulama klasik, ulama yang awal-awal yang menulis kitab tafsir. So apa kata Al-Qurtubi? Kita baca apa kata Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi dia kata, tapi dia sebut, dia kata Ar-Raqib itu apa? Dia kata ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Dia kata ada apa? Dia kata salasatu awjuhin. Dia kata ada 3 macam, ada 3 bentuk, ada 3 perkara yang dikaitkan dengan raqib ni. Okey. Dia kata yang pertama, dia kata ahaduha annahu muttabi'u lil umur. Makna raqib yang pertama adalah yang mengikuti segala sesuatu. Dia selalu ikut segala sesuatu. Kalau dia berkaitan dengan apa yang kita cakap, dia akan ikut apa yang kita cakap. Ikut tu maksudnya dia selalu tahu apa kita cakap. Lepas tu yang kedua, maknanya apa? Adalah annahul hafizu, yang menjaga, sebagaimana pendapat As-Suddi. Pendapat ketiga mengatakan annahu syahidu, iaitu yang menyaksikan. Dia ada 3. Maksudnya yang mengikuti. Okey, salah satu makna yang mengikuti. Yang kedua adalah yang menjaga. Yang ketiga maksudnya yang menyaksikan. Ini malaikat ini adalah raqib, malaikat raqib. Okey. Al-atid pula, dia kata atid. Atid ada 2 pendapat. Salah satu daripada keduanya menyebutkan maksudnya adalah yang selalu hadir. Ini selalu hadir dan tidak pernah hilang. Tak pernah, maksudnya tak pernah tak ada lah. Dia selalu ada. Okey. Al-Qurtubi kata lagi. Dia kata pendapat kedua mengatakan maksudnya adalah yang sentiasa sedia sama ada untuk menjaga atau menjadi saksi. Okey, kesimpulan dia apa?
kesimpulannya, raqibun atid, okey, yang kalau kita ikut ulasan para ulama ni, dia bukan nama malaikat, tetapi dia adalah sifat bagi malaikat yang duduk di kanan, yang duduk di kiri. Okey, dia ada kaitan tentang malaikat pencatat amal. Yang kita akan jelaskan nanti pada ayat lain juga. Okey, malaikat yang duduk di sebelah kanan, dia bersifat apa? Mempunyai karakter seperti apa? Raqibun atidun. Malaikat yang duduk di sebelah kiri, dia juga adalah raqibun atidun. Kesimpulan dia, malaikat ini adalah malaikat yang selalu ikut kita. Sama ada di kanan dan juga di kiri. Kan? Kemana kita pergi? Dia selalu dengar apa kita katakan. Dia selalu tahu apa kita buat. Dia selalu tahu kita ke mana. Dia selalu tahu kita buat apa. Itulah raqibun atidun. Okey, dapat dulu tentang raqibun atidun. Okey. Jadi raqibun atidun sebenarnya dia bukan nama malaikat, tetapi dia adalah sifat kepada malaikat. Okey, nak lebih jelas lagi tugas malaikat ni, jom kita tengok surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat nombor 10 sampai nombor 12. Okey, Allah Ta'ala menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya ke atas kamu ini adalah hafizin, malaikat-malaikat yang menjaga. Yang menjaga dan mengawasilah sama. Hafizin maknanya malaikat yang menjaga. Ramai malaikat yang menjaga. Okey. Allah mengatakan kiraman katibin. Malaikat yang selalu mengawasi kita ni, hafizin ni, dia ini adalah kiraman, yang mulia. Sifat bagi, maksudnya malaikat yang Allah hantar kepada kita untuk awasi kita. Kan, awasi pada perbuatan kita, percakapan kita, pergerakan kita, ada malaikat tu. Yang mereka ni, kata Allah, Allah puji mereka. Mereka ni siapa? Kiraman, yang mulia mereka ni. Katibin, lagi ditugaskan menulis. Ini jawapannya. Menulis, mencatat. Katibin ni, mereka mencatat, menulis. Tapi macam mana nak pastikan tulis semua perkara? Kan? Kita hari ni bercakap, berapa patah perkataan kita dah cakap. Kita marah ke, kita cakap lembut-lembut ke, kita cakap benda elok ke, benda kotor ke. Kan? Macam mana malaikat tu dia nak tulis? Macam mana dia nak tulis? Macam dia boleh tahu? Itulah dia panggil, mereka ni juga dipanggil hafizin. Mereka yang sentiasa mengawasi kita. Kalau nak lebih lagi, bukan sekadar mengawasi kita. Malaikat ni, dia selalu ada. Selalu tahu. Selalu ikut kita. Itu namanya raqibun atidun. Jadi kalau kita nak letakkan maklumat yang malaikat penulis, malaikat pencatat amal, kita boleh letak dia punya istilah dia. Mereka ni adalah juga hafizin, yang mengawasi. Mereka ni juga adalah raqibun atidun. Okey. Dia tulis apa? Macam mana dia tulis? Dia tahu ke kita cakap bahasa Melayu ni? Dia tahu ke kita bebel apa sampai terjerit-jerit tu? Contoh kan. Allah kata apa? Ya'lamu ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu
lakukan. Dia tahu. Kita buat ni salah tak? Kita buat ni bagus tak? Kita cakap tu elok tak? Kita buat ni Allah suka tak? Dosa ke? Pahala ke? Mereka sentiasa tahu. Macam mana mereka boleh sentiasa tahu? Sebab mereka ni adalah raqibun atidun. Jelaskan. Sampailah ke hari ni. Hari ni ada. Cuba tengok sebelah kanan ada siapa. Cuba tengok sebelah kiri ada siapa. Jeng. Tengok contoh. Tapi sebab tu kita belajar dengan malaikat. Kalau kita beriman, percaya kewujudan malaikat-malaikat ini, tentulah kita akan jaga kata-kata kita. Kalau ikut ke hati aku nak mencarut dia. Contohlah, ada orang kan suka mulut celupa macam tu kadang-kadang kan. Kalau ikut aku nak maki je orang tu kan. Contoh. Kalau ikut ke hati aku, ya Allah, aku nak buka je aib dia. Sedap mulut dia je cerita pasal buruk aku ya. Tapi sebab kita beriman dengan malaikat ni kan, kita belajar. Tak naklah aku kena sabar lah. Malaikat tulis dalam catatan amal. Oh, dia dapat pahala, dia sabar, dia menahan lidah. Tulis dia. Faham tak? Lepas tu orang kata dia macam-macam dekat dia. Malaikat yang duduk kanan dan kiri, dia tengok. Dia ni macam mana dia handle. Macam mana dia hadapi. Dia tulis dekat situ. Kalau kita boleh bayangkan dengan mata hati kita bahawa kedua-dua malaikat yang duduk di kanan dan kiri ni sentiasa memang dia berfungsi seperti namanya Raqibun Atidun. Saya rasa semua orang akan jadi baik. Kan, semua orang akan berhati-hati nak buat mana-mana tindakan dia buat. Kan. Sudah pasti orang akan hanya bercakap yang elok. Orang akan buat satu amal itu dengan ikhlas sebab dia tahu, malaikat dia tahu ikhlas ke kau tak ikhlas ke, kau buat sebab siapa, kau pergi ke mana, apa semua. Bahaya. Sebab tu kita diajar rukun iman yang 6. Tapi isunya kita seperti hafal je rukun iman 6 perkara, tapi action kita, perbuatan kita masa kita jalani hidup sehari-hari ni seolah-olah malaikat tu tak wujud. Apabila kita menganggap dia seperti tidak wujud, itu bermakna lemahnya iman kita. Kalau iman yang kuat, tentu dia boleh membayangkan, maksudnya dia mempercayai kewujudan malaikat. Jadi kalau ada salah cakap, mungkin dia kata astagfirullah, saya minta maaf ya kak, sekian. Sebab dia tahu nanti malaikat akan catat dia. Tuan-tuan, kalau semua, sebab tu kalaulah ada iman ni kan, ya Allah, tentu tak ada pihak yang dizalimi, tentu tak ada pihak yang akan menzalimi orang lain. Betul tak? Tentu tak ada pihak yang difitnah, pihak yang memfitnah. Aman dunia ni. Tapi itulah ujian kita kepada mempercayai benda yang unseen, kita tak nampak. Kalau benda kita nampak, kita percaya tu macam, yelah boleh percaya ke, tapi masalah sekarang, benda tu dia tak nampak. Itu dia panggil ujian. Mempercayai benda yang tak nampak berbeza dengan percaya benda depan mata. Mana lebih kuat iman? Beriman benda tu depan mata ataupun beriman dengan benda tu tak ada depan mata. Itulah beriman yang tak nampak depan mata, maknanya benda gaib kan. Sebab tu besar dan besarnya manfaat belajar tentang dua benda ini. Okey, kita ambil satu contoh. Malaikat catat apa? Kita tengok contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat nombor 19. Okey, surah Az-Zukhruf ayat 19 ni Allah Ta'ala menyebut tentang apa contoh perkataan yang para malaikat tulis. Allah kata, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka pula menyifatkan malaikat yang juga merupakan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu berjantina perempuan.
Ada orang zaman dulu, mereka menyatakan bahawa malaikat ni dia berjantina perempuan. Bahkan kita dah belajar sebelum ini tentang bab jantina malaikat. Ada yang kata malaikat ni adalah anak Allah, anak perempuan Allah. Kita telah sebut maklumat tersebut. Na'udzubillah, kan? Tetapi Allah mengatakan, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat tu ketika cipta? Lepas tu Allah Ta'ala kata, kata-kata mereka ni akan dicatat dan mereka akan ditanya. Akan dicatat dan mereka akan ditanya apa yang benda yang telah dicatat. Akan dicatat tu kata apa? Satu kitabu syahadatuhum. Kata-kata mereka tu akan dicatat. Dia catat oleh siapa? Sudah tentu dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Siapa dia? Raqibun atidun, sifat malaikat katibin tadi. Lepas tu dah benda tu ada catatan sebagai bukti, maka dia akan ditanya tentang apa yang telah tertulis oleh malaikat yang mencatat perbuatan tersebut. Okey, kita tengok contoh lain. Ni dalam athar. Tengok orang dulu macam mana dia beriman dengan kewujudan malaikat ni. Kita tengok kat sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, yuktabu kullama takallama bihi min khairin aw syarrin hatta innahu la yaktubu qawlahu akaltu, syaribtu, dhahabtu, ji'tu, ra'aitu. Maknanya apa? Kata Ibnu Abbas, malaikat pencatat amal tu dia catat apa? Dia kata akan dicatat semua yang telah dicakapkan, diperkatakan. Sama ada dicakap baik ke, dia cakap buruk ke, sehingga ditulis apa yang dikatakan. Ditulis apa tau? Kalau kita kata, aku telah makan, malaikat tu akan tulis. Aku telah minum, ditulis. Aku telah pergi, aku telah datang, aku telah melihat. Maksudnya apa yang kita kata akan dicatat. Baik ke, buruk ke. Nak tahu tak, sepanjang kita balik ni apa yang kita pernah cakap, tunggu nanti di hari akhirat. Semua ada dalam catatan. Nak tahu apa yang Allah perintah kita jangan buat, kita langgar, tunggu. Dekat dalam buku catatan tu nanti akan ada. Kalau kita faham, kalau kita beriman dengan sebenar-benar iman, rasa tak sanggup untuk kita melihat apa yang tercatat di dalam buku amal. Lepas tu banyak ayat Quran yang menyebutkan ada orang ni, dia kalau boleh dia tak nak buku amalnya dia terima untuk dia tengok. Nanti kita tengok contoh ayat lain yang menunjukkan ada orang dia terkejut perut dia tengok. Apa? Semua apa yang aku buat dekat dunia tu ada dalam buku ni. Yang kecil ke, yang besar ke, ada. Sekali kita tengok ayat dia. Okey. Tapi kalau kita baca Imam Ahmad, dia kata semua malaikat tu tulis. Apa yang kita kata? Lepas tu Ibnu Kathir kan? Ibnu Kathir, dia bawa satu ulasan lain. Ibnu Kathir, dia bawa satu contoh. Dia kata, masa zaman Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad dia pernah lah macam merintih ketika sakit. Aduh, sakitnya kan. Dia pernah cakap dia sakit. Kemudian datang Taus. Taus ni tabi'in. Dia cakap apa? Dia kata, malaikat akan catat setiap sesuatu sekalipun engkau merintih. Maka Imam Ahmad selepas itu apa? Dia tidak pernah lagi merintih sehinggalah beliau wafat. Tengok macam mana orang dulu ni, apabila mereka diberikan teguran, mereka diingatkan tentang malaikat, mereka berhenti buat benda yang salah tu. Ya Allah, kita sampai umur hari ni kan, ya Allah, berapa banyak kadang-kadang kita ada maki orang, kita buka aib orang, kita cerita kesalahan orang, betul tak? Kita buat-buat cerita tentang orang, kita kecam orang,
Kita buat penilaian tentang orang. Itu baru mulut tahu perkataan. Ya Allah, perkataan ni saja entahlah. Entah berapa juta patah perkataan telah kita ucapkan sejak kita baling dulu. Yang menyakitkan hati orang, yang sebagainya. Ya Allah, kalau pahala, Alhamdulillah. Ni kalau kita bimbang yang dosa, Ya Allah. Sebab tu orang dulu ni, dia cukup takut dengan lidah. Sebab daripada lidah ni ramai orang masuk dalam api neraka kena umat. Perkataan ni tuan-tuan, kalau kita tak jaga, boleh bergaduh orang, betul kan? Perkataan ni kalau kita tak pilih dia baik-baik, Ya Allah, boleh putus silaturahim. Tetapi sedarlah kita bahawa ada malaikat yang mencatat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Adakah malaikat itu hanya pada perkataan? Sebenarnya ia juga termasuk bagi segala rahsia dan bisikan. Pun malaikat tahu. Seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat nombor 43, ayat 80. Allah Ta'ala kata, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar rahsia wa najwahum, bisikan mereka? Ini lagilah menakutkan kita, Ya Allah. Walaupun mulut kita tak bergerak, tapi dalam dada kita ni, kat jantung hati kita ni kan, niat kita, apa tu, malaikat tahu kita dah buat. Kalau tidak, macam mana Allah nak catat kita ikhlas ke kita tak ikhlas? Betul tak? Kan? Macam mana Allah Ta'ala tahu kita berazam pernah buat benda yang baik? Kita pernah nak azam buat benda yang baik? Allah Ta'ala maha mengetahui, kita tak nafikan. Tetapi memang tugasan para malaikat tu, Allah kata apa? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan utusan-utusan kami ni adalah malaikat lah. Sebab kita dah belajar dulu mula-mula. Salah satu panggilan malaikat dia panggil rusul. Wa rusuluna tu maknanya malaikat. Ladaihim yaktubun, menulis segala apa yang mereka lakukan. Bayangkan, dalam dada kita sekarang ni, di jantung hati kita ni, kita ada niat apa? Kita ada dendam kat siapa? Kita ada marah kat siapa? Kita ada rasa nak buat jahat apa dekat orang? Kita ada dengki pada siapa? Contoh kan, malaikat tahu. Malaikat tahu semua benda-benda tu. Sebab tu orang yang selamat berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti orang yang qalbus salim. Hatinya sejahtera. Dalam hatinya tiada lain la ilaha illallah. Hati-hati, jaga. Allah Ta'ala bongkarkan semua apa yang ada di dada kita. Itu kita belajar dalam surah Al-Adiyat tu. Kan? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Akan dikumpulkan apa yang ada di dada. Ya Allah, dalam amal kita tak banyak, mulut pun kita tak jaga, tapi dalam hati kita ni, Ya Allah, masuk banyak penyakit-penyakit hati ni. Penyakit sombong, penyakit tidak ikhlas, penyakit dendam, penyakit, Ya Allah. Tapi tuan-tuan, setiap detik, setiap saat yang berlalu dicatat oleh malaikat. Macam mana kita nak hadapkan? Macam mana kita nak menerima buku amal kita nanti di hari akhirat? Cuba kita fikirkan, ada masa lagi untuk kita berubah. Lepas tu kita belajar untuk baiki diri kita, untuk kita tambahkan keimanan kita. Kan? Malaikat tahu apa yang orang buat. Allah. Kita dengan orang lain, dengan orang lain pun kita tak tahu apa yang berlaku pada kita, betul kan? Sebab kita rahsia, kita cakap. Tapi Allah Maha mengetahui. Para malaikat Allah sentiasa mencatat.
Jadi kalau orang beriman ni dia akan buat sesempurna yang mungkin. Okey, tentang rahsia dan bisikan. Okey. Sebelum kita teruskan, kita tengok ayat ni. Kita tengok, ada ayat lain tak? Allah tertinggal satu ayat. Okey, tak apa. Kita tengok ayat ni. Kita tengok ayat dalam surah Jathiyah. Dalam surah Jathiyah ni, Al-Jasiyah tu sendiri maknanya berlutut tau, berlutut. Ni kita siapa yang dah ikut nama-nama dan tema surah Al-Jasiyah dia tahu. Kenapa pada hari itu orang berlutut? Tengok Allah mengatakan, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمِ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okey, kenapa orang berlutut tau? Di hari engkau melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat disuruh untuk menerima kitab suratan amalnya. Okey, kitabiha. Kitabiha tu ila kitabiha, maknanya kitab suratan amalnya. Ni kita paling takut ni. Ni yang menyebabkan orang boleh sampai berlutut. Ketakutan. Kenapa? Ketika saat menerima kitab suratan amal. Macam kita periksa kan. Periksa. Benda yang paling debar sekali nak dapat result. Betul tak? Apa result aku ni? Apa result aku ni? Kan? Macam kita kita didapati konteks kepada orang yang positif COVID-19 kan. Dalam kita kontak A, kontak paling rapat kan, kita pun ambil tu. Berdebar kita, dah lah aku duduk semalam sebelah dia. Betul kan? Dia pula memang positif. Tunggu result tu. Tunggu result. Itu baru bab dunia kan. Cuba bayangkan masa depan kita syurga atau neraka bergantung kepada maklumat yang ada dalam kitab suratan amal tu. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah masa depan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Keputusannya ada dalam buku tu. Itu menyebabkan tiap-tiap umat dia boleh berlutut. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Pada hari ini, kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Macam mana Allah Ta'ala tahu apa yang kita dah buat? Tu buku suratan amal tu tertulis apa yang kita kerjakan. Awak sembahyang awal waktu tak? Awak sembahyang cukup waktu tak? Awak sembahyang sunat tak? Awak tunaikan tak zakat? Lari tak daripada hutang? Bayar tak hutang orang? Tunai tak nafkah? Cukup tak nafkah? Duit dapat dari mana? Macam mana kau belanjakan? Macam mana kau gunakan umur muda kau? Ya Allah, kalau kita faham, memang kita setuju kita akan berlutut nanti di hari akhirat. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa buku suratan amal ni? Allah kata, Haza kitabuna yantiqu alaikum bilhaq. Ni Allah kata, inilah suratan, iaitu kitab catatan malaikat kami. Dia memberi keterangan terhadap kau ini, memberi keterangan terhadap kamu dengan benar. Maknanya apa? Tak ada catatan malaikat yang salah, tersalah tulis. Tak ada yang tertinggal tulis. Tak ada. Memberikan keterangan terhadap kamu dengan benar. Allah kata, kerana apa? Kerana kami telah perintahkan malaikat menulis segala apa yang telah kamu lakukan di dunia. Kita nak lari dari mana lagi? Adakah kita nak menyangkal apa yang malaikat yang duduk di kanan dan di kiri kita tulis? Kalau masa zaman sekarang, kita boleh tutup kesalahan kita, betul? Kita boleh bagi alasan. Orang tak tahu. Kita boleh lari pada kesalahan. Tak apa. Kita boleh upah peguam. Kan? Kita boleh cakap macam-macam. Kita boleh tipu orang. Tak apa. Umur semakin lama semakin pendek. Dunia sudah semakin lama sudah berada di akhir zaman. Tapi kamu diajar tentang mana? Malaikat. Okey.
Untuk lebih faham lagi, saya minta tuan-tuan dan perempuan, boleh tak tuan-tuan buka Suratul Kahfi. Sekejap saya bukakan satu laman web sekejap. Aplikasi Quran, kita nak tengok dalam Suratul Kahfi ada cerita yang sangat menggurunkan. Orang ketika mana dia, okay, tengok ya, sekejap saya paparkan tuan-puan skrin dia. Okay, kita tengok internet sekejap ya. Kita tengok dekat laman web ni. Okay, kita tengok Suratul Kahfi. Okay, kita lihat dekat ayat. Sekejap, saya tengok terjemahan dia. Kita tengok terjemahan dia. Okay, tengok dekat ayat ni. Ayat ni ya. Ayat yang, sekejap saya tengok ayat dia. Ayat yang dia terkejut apabila dia tengok buku dia. Ni, ayat 49. Ayat 49 Suratul Kahfi. Catat dekat nota tu. Ayat ni kalau boleh dijadikan ayat kita tadabbur. Macam kalau kita nak solat kan, contoh kita nak solat, kita pilih ayat-ayat yang boleh bagi kita khusyuk dalam solat, yang boleh bagi kita menangis dalam solat, yang boleh bagi kita terketar-ketar takut kita kepada Allah. Carilah ayat-ayat yang tuan faham, tuan boleh amalkan. Ayat boleh kita jadikan sebagai bacaan dalam solat contohnya kan. Kita tengok ayat nombor 49 dalam surah Al-Kahfi. Ayat 49 ni kalau kita buka mushaf, dia duduk muka surat 299. Kita baca ayat ni. Ayat ni Allah kata apa? 49 ya. Allah kata wa wudi'al kitabu, dan kitab amal akan dibentangkan. Buku amal kita tu tuan, kita tak perlu nak selak dia, memang akan dibentangkan. Lepas tu apa yang berlaku selepas bentang tu? Fataral mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa. Mushfiqin, mereka merasa takut. Mimma fi, apa yang ada dalam buku. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya, kita yang tahu diri sendiri, kita tahu apa yang kita kurang, apa yang kita lebih, apa yang kita dah buat, apa yang kita belum buat, betul tak? Termasuk orang berdosa. Apabila Allah bentangkan buku amal tu, maka orang-orang yang berdosa ni takut sangat. Sebab dia tahu benda yang ada dalam buku tu. Lepas tu mereka kata apa? Wa yaqulun. Lepas tu mereka berkata, Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dia cakap apa? Aduhai celakanya kamu. Kenapalah kitab ni demikian keadaannya? Demikian keadaannya kenapa? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Melainkan semua ada di dalam tu. Lepas tu Allah kata apa? وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia ada di dalamnya. Tuan-tuan, kalau kita dalam buku amal kita tu ada pahala, alhamdulillah, gembira kita. Tetapi apabila kita baca muka surat sekian dan sekian penuh dosa kita, tak melutut kita, tak terduduk kita. Macam kita lah kan. Orang bawa bukti kita bersalah. Orang pre-screen kita cakap apa kan. Kita mungkin tak ngaku salah. Jadi orang tunjuk bukti. Kita pun rasa macam takut juga. Kan? Tapi mungkin kita boleh kata, itu semuanya fake account ke, betul tak? Mungkin kita boleh kata, itu nombor orang lain tu. Tapi apabila buku amal kita nak lari ke mana? Itu yang orang berdosa tadi sangat ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tengok dalam buku dia ada semua maklumat yang telah dia buat. Cuba terhayati ayat 49. Baca selalu, ingat selalu. Pergi ke mana-mana, teringat ayat ni, aku tak solat lagi ni. Kan tuntut. Malaikat tulis. Malaikat catat. Jelas perempuan ya?
Okey. Satu lagi, sebelum kita pergi kepada malaikat yang satu lagi, tuan-tuan, malaikat Raqibun Atid ni, malaikat pencatat amal lah, mudah. Tepatnya kita panggil malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal yang bersifat Raqibun Atid ni, mereka ni juga sebenarnya adalah Qarin kita. Qarin kita. Qarin maknanya pendamping, peneman kita ke mana-mana. Dia ada. Dia panggil Qarin. Dia mereka juga sebagai Qarin kita. Kita jangan ingat Qarin ni yang jahat. Qarin ni pendamping dan peneman. Okey, saya tunjukkan bukti. Dalam surah Qaf. Tadi kita baca surah Qaf kan? Okey, kita buka surah nombor 50. Malaikat Raqib dan Atid. Okey. Kita cari ayat ni. Saya tunjukkan. Tuan-tuan nampak tak? Saya paparkan legacyquran.com ni. Nampak tak? Boleh berikan respon? Maklum malas? Oh, nampak. Okey, sudah tak? Nampak. Alhamdulillah. Oh, terima kasih Kak Mila. Baik, kita tengok dekat sini. Ni ayat kita baca 17 tadi kan? Surah Qaf kan? Ayat baca dalam 18 kita baca kan? Okey, kita tengok dekat sini. Dekat sini. Okey, kita baca dekat ayat nombor 23. Allah Ta'ala kata apa? Okey, Allah kata, وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ. Perkataan قَرِينُهُ. قَرِينُهُ maknanya dan berkatalah qarinnya. Tapi kat sini terjemah dan berkatalah malaikat yang ada sentiasa bersama-sama dengan dia, kata hadza ma ladayya atid. Inilah orang yang terletak dalam jagaanku siap sedia. Jagaanku tu maksudnya malaikat tu, qarin dia adalah raqib, malaikat raqibun atid tu. Dia juga dipanggil qarin. Dia sentiasa bersama, menemaninya ke hulu, ke hilir, ke kanan atau ke kiri. Dia sentiasa bersama. Dia panggil juga sebagai qarin. Okey, selesai untuk maklumat ni. Jadi kita pergi kepada malaikat yang lain pula. Okey, kita pergi kepada malaikat yang berikutnya. Malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat ni pun ya Allah. Kan? Malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat Raqibun Atidun, dia berfungsi pencatat amal tadi masa kita hidup. Apabila di hari akhirat, kita akan bertemu juga dengan mereka, kerana malaikat Raqib, malaikat pencatat amal, ia juga sebenarnya sebagai apa? Sebagai saksi kepada kita. Okey. Kita terus pergi kepada malaikat Munkar wa Nakir. Mana dapat istilah Munkar? Mana dapat istilah Nakir? Dalam ayat Quran, setakat ini, wallahu ta'ala alam, saya tak jumpa lagi dalam ayat Quran menyebut perkataan Munkar wa Nakir yang merujuk kepada malaikat. Tetapi Munkar wa Nakir disebut oleh Allah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca dekat hadis ni. Okey, kita baca pada hadis ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mayat telah dikebumikan, ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi kata dalam lafaz yang lain, salah seorang antara kamu. Maknanya apabila mayat dikebumikan ataupun apabila salah seorang di antara kamu dikebumikan. Maka apa yang berlaku? Maka datanglah dua malaikat berwarna hitam
kebiruan. Berwarna hitam kebiruan. Okey, Nabi sebut dalam hadis lafaz matan Arab dia macam ni. Aswadani azraqani. Inilah aswadani, dua kehitaman, azraqani, dua kebiruan. Maknanya ada dua malaikat. Nabi sebut dalam hadis apa? Nabi sebut lepas tu hadis Nabi kata yuqalu li ahadihima al-munkaru. Nabi kata al-munkaru wal akharu an-nakiru. An-nakir. Nabi kata, kita baca terjemahan dia. Nabi kata malaikat pertama, salah satu daripadanya bernama Munkar dan malaikat kedua bernama Nakir. Okay, Munkar dan Nakir. Maknanya nama ini nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Munkar dan apa? Dan Nakir. Okay. Kedua-duanya berkata. Berkata dekat sini, mereka bersoal, menyoal orang yang dah mati. Siapa yang ada pernah mengikuti silibus alam barzah, ada maklumat panjang lebar tentang soalan Munkar wa Nakir. Kita bayangkan, malaikat ni, dia memang watak dia akan datang warnanya hitam kebiruan. Malaikat Munkar berwarna hitam kebiruan, malaikat Nakir berwarna hitam dan kebiruan. Agak-agak macam mana malaikat? Maknanya malaikat yang sangat menakutkan. Kalau kita baca hadis lain, ni sebab kita bukan kita nak perincikan tentang soalan dalam kubur tu. Kalau kita perincikan soalan dalam kubur tu, kita boleh jumpa hadis-hadis yang lain panjang. Tapi sebab kita fokus tentang nak tahu nama dan tugas saja, jadi kita hanya bawa hadis yang ini. Kalau kita baca hadis lain, sebenarnya pada malaikat tu dia ada satu kayu pemukul daripada besi. Dia bawa besi. Dia bawa kayu yang untuk pukul orang yang dia soal tu, tapi kayu dia sebenarnya adalah besi. Itu dalam hadis yang lain sebenarnya. Dan malaikat ni sebenarnya dia akan mendudukkan orang yang nak disoal tu. Tengok ada kat bawah tu tak? Sebab ni ada notas yang lama sebenarnya. Ni ada dekat bawah ni. Okey, jom kita baca kat bawah dulu, lepas tu kita patah balik atas tadi. Okey, mohon maaf ya, masih tak tersemak. Okey, Munkar wa Nakir kita dapat tadi kan? Okey, jadi kita nak tahu apa tugas dia. Tugas dia, kita belajar memang penyoal di dalam kubur. Kita tahu nama dia siapa? Munkar wa Nakir. Tugas dia apa? Menyoal orang di dalam kubur. Okey, menyoal orang dalam kubur ni dia sebagai apa? Okey, jom kita baca hadis kedua ya. Tengok muka surat nombor 10. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku pernah tengok jenazah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, aku ni, mohon maaf bukan sabda Nabi ni. Aku ni adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dialah yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata syahiditu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyaksikan satu jenazah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi sama-sama dengan Nabi, tengok orang dah meninggal dunia. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sekalian umat manusia, umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad ini, bakal menerima ujian di dalam kubur. Nak tahu apa ujian dalam kubur tu? Kita baca lagi. Tapi Nabi kata, umat Muhammad ini, apabila dia mati, dia akan melalui ujian di dalam kuburnya. Kita ingatkan, sakratul maut tu dah jadi ujian dah. Kan, waktu nyawa kita nak keluar tu dah memang, itu
itu perkara yang lain. Itu kalau belajar bab alam barzah, kita tahu maklumat tentang nak keluar roh tu dah satu isu. Tapi rupa-rupanya kalau dalam kubur ada lagi ujian ke? Ada. Sebab tu kita jangan ingat kita mati, kita lepas segala-galanya. Jangan. Kita ingat, aku matilah senang. Hilang beban aku semua. Terus rupanya apabila dia mati, lagi teruk keadaan dia akan hadapi. Okey, Nabi kata umat ni bakal menyambut ujian dalam kubur. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan, jika seseorang telah ditanam dan sahabat handai telah meninggalkan kuburnya, maka datanglah seorang malaikat membawa pemukul dan dia mendudukkan jenazah tersebut. Dia sebut seorang tu bukan bermakna seorang saja. Nabi bawa contoh seorang tu maksudnya malaikat mungkar dan nakir. Cuma Nabi sebut yang mana satu, Allahu a'lam. Tapi mesti salah seorang daripadanya. Mungkar ataupun nakir. Dia bawa apa? Pemukul. Dan dia mendudukkan jenazah itu. Macam mana dia duduk, kita tak tahu. Allah je yang maha mengetahui. Lepas tu kena belajar benda di alam kubur ni. Sebab alam kubur ni adalah transit kita sebelum pergi alam akhirat. Kita mestilah cari transit yang cantik, yang indah kan. Siapa yang ada dalam kubur, bagus belajar alam kubur ni. InsyaAllah panjang umur kita akan ulang semula syllabus ni. Dia duduk ke jenazah. Lepas tu malaikat itu berkata, siapa lelaki ni? Jika orang beriman, dia akan menjawab, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Malaikat jawab apa? Betul jawapan. Okey. Maknanya, berdasarkan hadis ni, ujian dekat sini tu apa sebenarnya? Ujian dekat sini. Rupa-rupanya ujian di sini adalah soalan di dalam kubur. Kalau tuan nak catat dekat nota tu, soalan-soalan dalam kubur ni, ya, sebenarnya istilah lain dia dipanggil fitnah kubur. Dia panggil fitnah kubur. Sebab dalam hadis tu Nabi kata macam tu. Nabi kata dia panggil fitnah kubur. Tulis kat situ. Jadi berdasarkan hadis kedua ni, kita dapat maklumat yang lebih banyak lah. Lepas tu kita tak boleh baca satu hadis saja. Kita dapat tahu, malaikat mungkar wa nakir, okey, wujud, ada, inilah rujukan hadis dia. Okey, macam mana karakter dia? Mereka ini berwarna hitam kebiruan. Okey. Lepas tu mereka buat apa tugas mereka? Tugas mereka sebenarnya adalah bertanya soalan di dalam kubur. Tanya soalan apa? Tentulah soalan tentang perkara akidah. Apa lagi mereka buat? Mereka akan bawa pemukul siap-siap. Dan mereka akan mendudukkan semua jenazah. Dia tak kira. Jika dia soleh ke, dia tak soleh ke, dia beriman ke tak beriman, memang watak malaikat dia macam tu. Kan? Okey, lepas tu kita tengok dekat belakang, bawah sikit hadis ni. Tengok dekat bawah hadis ni, dekat bawah sekali tu, yang kita tengok pemukul tadi untuk apa? Tuan-tuan kena baca semua hadis ni, okey, supaya lebih faham. Kita tengok kalau jenazah orang kafir kan, dia pun tak ada jawab. Tak ada jawab soalan, okey. Kita pergi kepada pemukul tadi buat apa? Kita tengok dekat sini. Okey, kita kat sini ayat muka surat nombor 10 bawah sekali tu, dekat baris yang ketiga terakhir. Selepas orang kafir, orang munafik dia tak dapat jawab soalan di dalam kubur tu, oleh mungkar wa nakir, mereka buat apa? Kata Nabi SAW. Selepas itu malaikat tadi memukulnya dengan pemukul sehingga terdengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Kan malaikat tadi bawa pemukul siap-siap kan? Dia pukul orang yang mati tu, menjerit orang mati tu, melainkan manusia dan jin dia tak dengar. Tapi makhluk-makhluk yang mendengar di dalam kubur.
Siapa yang buat kerja pukul? Malaikat munkar wa nakir. Jadi kita dapat maklumat tambahan, bukan sekadar memberikan soalan, tetapi mereka juga akan memberi balasan bagi siapa-siapa yang tidak boleh menjawab soalan dengan kayu pemukul. Apabila Nabi cerita tentang malaikat munkar wa nakir ni, para sahabat Nabi ni, mereka bertanya soalan. Mereka tanya apa? Mereka kata, Ya Rasulullah, kalau macam ni dahsyatnya nak bertemu dengan malaikat munkar wa nakir ni, mereka kata apa? Tiada seorang pun, dia kata, tak ada seorang pun yang mampu menghadapi malaikat pembawa pemukul ni, mereka dia akan pingsan. Tengok orang dulu, cara dia faham, cara dia tahu hakikat sebenarnya apa yang Nabi kata ni. Dia kata kalau macam ni lah malaikat dia sangat menakutkan. Tentu tak ada orang yang sanggup hadapi malaikat, dia akan pingsan. Tapi apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, Allah Ta'ala akan menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap. Maksud dia, kalau kita baca dekat surah Ibrahim ayat 27, Nabi bacakan surah Ibrahim ayat 27 ni. Surah Ibrahim ayat 27 ni sebenarnya ayat yang Allah Ta'ala janji. Okey, kalau orang tu dia beriman, Allah Ta'ala akan teguhkan pendirian dia. Teguhkan pendirian tu maksud apa tahu? Maksudnya ketika mana dia hadapi, ialah kita ni tak boleh kita takut kan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan benda kita takut. Kadang kita cakap tu pun kadang-kadang kita boleh lupa, betul kan? Kita ni apabila kita takut nak bercakap, kan tiba-tiba benda yang kita tahu boleh jadi tak tahu. Benda kita lupa boleh jadi lupa. Macam ni hadapi dengan malaikat munkar wa nakir. Dia tak ada dah cakap baik-baik. Kerja dia memang sebagai penguji dalam kubur. Jadi kalau orang tu dia beriman, dia jangan bimbang. Allah Ta'ala akan tolong dia sehingga dia mampu untuk menjawab soalan munkar wa nakir tu. Jadi Allah tolong orang beriman ni untuk menjawab soalan munkar wa nakir. Ini yang dalam surah Ibrahim ayat nombor 27. Kita patah balik pada hadis pertama. Okey. Hadis pertama ni sama jugalah. Maksudnya para malaikat ni dia mengetahui tentang apa? Dia mengetahui tentang, dia bertanya tentang soalan akidah. Dia akan tanya tentang Allah, dia akan tanya tentang Rasul, dia tanya tentang Al-Quran. Tuan-tuan, 3 soalan besar tu dia akan tanya. Kita hafal lah macam mana soalan bocor dalam kubur ni. Kita tak akan boleh menjawab kalau kita tak buat amal. Yang akan tolong kita siapa tu? Jawapannya adalah amal kita. Kalau kita orang yang tak rajin baca Quran, ataupun kita tak pernah nak usaha nak fahamkan Quran jadi panduan hidup kita, macam mana kita nak jawab soalan munkar wa nakir? Sebab salah satu soalan munkar wa nakir adalah tentang Quran. Macam mana kita nak kata Rasulullah tu adalah pesuruh Allah kalau hadis-hadis Nabi pun kita anti? Macam mana? Saya nak jumpa dengan soalan munkar wa nakir. Kalau dia tak percaya, kita apa? Dia tunggu waktu saat kematian. Lepas tu hadis ni panjang lagi lah. Kita tak baca ke semua hadis sebab hadis yang lain, dalam hadis ni dia dah masuk peranan malaikat lain dah. Ada malaikat yang akan tunjukkan dia dalam kubur, ini syurga kau, ini neraka, dia tunjuk. Ini siapa yang dah belajar, tentang alam barzah ni satu kelebihan. Belajarlah tentang kehidupan kita, permulaan kehidupan kita di dalam kubur, ada permulaan kehidupan kita di alam akhirat adalah cerita perkara-perkara di alam kubur. Sebab itu saya tunjukkan satu hadis lain yang menunjukkan tentang
Nabi menyuruh kita berdoa sekejap. Selepas kita selesai kebumikan jenazah, Nabi minta kita jangan balik lagi. Tapi kita doakan kepada orang yang mati tu, orang yang sedang dikebumikan tu, minta Allah Ta'ala tetapkan hati dia. Sebab apa? Sebab dia sedang disoal di dalam kubur. Okay, saya tunjukkan nota dia. Sekejap ya. Saya jumpa nota, bukan saya tunjukkan tumpuan. Sekejap. Okay. Sambil-sambil tu, kalau tetap ada soalan, mungkin boleh kongsikan. Ada pertanyaan apa-apa? Sebelum saya tunjukkan kisah Nabi suruh apa kita doakan orang yang sudah dikebumikan tentang malaikat munkar wa nakir. Ada soalan tak nak tanya? Ada pertanyaan? Ada? Okey. Kalau tak ada, okey, tak ada. Saya tunjukkan nota dia. Okey, nampak tak nota yang tajuk memohon keampunan dan ketetapan untuk si mati? Nampak? Nampak Ustaz? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sekejap yang saya kecilkan nota ni. Okey, ni nota alam barzah sebenarnya. Okey, tengok kat sini ya. Okey, tajuk dia memohon keampunan dan ketetapan untuk si mati. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang tepat adalah kita, lepas kita kebumikan jenazah tersebut, kita boleh doakan untuk si mati tu, antara doanya yang ini. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, idza faghara min ad-dafnil mayyit, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada mengebumikan mayat, waqafa alaihi, baginda berdiri, baginda berdiri di hadapan kubur si mati. Maknanya Nabi tak terus balik. Selepas kebumikan tanah, letak tanah kan, Nabi tak terus balik. Nabi berdiri dekat kubur tu, dah pasti menghadap kiblat. Lepas tu Nabi cakap apa? Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mintalah keampunan kepada saudara kamu semua. Bukan kepada tu, maknanya untuk saudara kamu. Maksudnya waktu dekat, lepas kita kebumikan tu kan, kita minta Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada si mati tu. Duduk berdiri di atas tu. Bukan atas kubur tu, maknanya dekat dengan kubur tu, menghadap kiblat, doakan. Ya Allah, ampunkanlah si dia, ya Allah. Allahumma fillahu, ataupun Allahumma fillaha warhamha, doa. Minta Allah ampunkan. Dan Nabi suruh minta perkara kedua. Bukan doa minta keampunannya. Keampunan ni satu. Tapi Nabi kata, wathalu lahu at-tathbita. Nabi kata, mohonlah ketetapan untuknya. Fa'innahu al-ana yus'al. Kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Maknanya cepat betul malaikat munkar wa nakir itu datang. Lepas dia dikebumikan, tak lama kemudian datang malaikat munkar wa nakir. Kita tak tahu. Tapi Nabi pernah bagi tahu. Kata para sahabat tadi kan, dia kata apa? Ketika Nabi setelah selesai kebumikan jenazah, Nabi doa dua perkara. Pertama, doa minta ampun untuk si mati. Yang kedua, doa minta ketetapan tu. Maksudnya kita doakan, ya Allah, Engkau bagilah si mati ini, dia boleh menjawab soalan munkar wa nakir, ya Allah.
bagilah hati dia tetap, ya Allah, boleh menjawab. Apabila ditanya, ma rabbuka, dia boleh jawab Allah. Kalau ditanya tentang Rasul, dia boleh jawab. Kalau malaikat muka nakir tanya tentang Al-Quran, dia boleh jawab, ya Allah. Kenapa Nabi suruh doa macam tu? Kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Siapa yang soal tu? Munkar wa nakir. Macam mana dia soal? Dia akan duduk kasi mati tu. Ada di kalangan mereka itu bawa kayu memukul. Mereka datang dengan mata hitam kebiruan. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Sebenarnya cukup dia buat dua macam ni, dua benda ni je. Tapi orang Melayu kita, dia mengambil inisiatif dengan dia buat talqin tu. Dia ajar untuk orang si mati tu nanti malaikat datang nak jawab apa. Kalau kita nak buat ikut sunnah betul-betul, cukup dua ni pun, simple je. Nampak tak? Minta keampunan untuk si mati dan doakan dia dapat ketetapan hati. Kenapa nak doa minta ketetapan hati? Sebab dia berhadapan dengan malaikat yang menakutkan. Munkar wa nakir. Okey, jelas tuan-tuan? Okey. Sekarang kita patah semula kepada apa yang kita belajar. Kita tengok pada nota kita belajar tadi tu. Alhamdulillah, rasanya kita dah selesai Munkar wa nakir. Habislah nota tu, rasanya dah habis. Habis dah 11. Betul, memang sampai 11 kita pun dah dekat 3.40. Maknanya kita dah hampir 1 jam. Kita dah masuk hampir 1 jam 1 jam 15 minit. Sebab kita mula 2.30, 3.30, dekat 1 jam 15 minit. Alhamdulillah, kita tak rugi apa-apa tau. 1 jam 15 minit ini malaikat raqibun atidun pencatat amal tulis kita buat apa. Tak rugi apa-apa kita sebenarnya. Nanti kalau kita kumpulan manusia yang Allah hisab, dibentang buku amal, moga-moga usaha kita yang dengar juga kuliah ni kan, kadang-kadang petang-petang ni sambil ngantuk, tertidur. Dengar-dengar tengok, mana suara ustaz ni? Tengok rupanya dah habis dah semua, dah keluar dah. Ya, petang-petang. Siapa kadang macam tu, tuan-puan? Kadang saya macam tu juga kadang, tuan-puan. Kan, petang pula kan? Kadang tengok, kenapa tak bergerak je ustaz tu? Rupanya dah habis dah. Tapi tak apa, tuan-puan. Malaikat tulis nanti dekat dalam buku amal. Kan dia ni punya semangat, punya usaha dia belajar. Sampai dia tertidur. Tak apa, tuan-puan. Dengan kebaikan. Jadi, inilah penting belajar tentang malaikat. Semoga usaha kita nak kenal malaikat, belajar bersengkang mata ni, penat ni. Pagi tadi kelah, masak lagi, urus kerja rumah lagi, dengar kuliah pula, petang pula tu kan. Ya Allah. Moga-moga usaha kita kenal malaikat ni, moga-moga malaikat menjadi salah satu daripada memberi syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Baik, kita berhenti di sini. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Nanti saya maklumkan balik minggu depan macam mana kelas, sebab saya belum dapat jadual penuh, sebab saya ada mengendalikan sesi bengkel di Putrajaya 3 hari. Akan habis pada Khamis, Jumaat, Sabtu. Dia akan ambil hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu kalau petang tu saya tengok bagaimana. Nanti saya maklumkan. Jadi tuan-tuan ikuti perkembangan kuliah di Telegram Akademi Tadabbur. Nanti lihat sama ada ditangguhkan ataupun bagaimana. Ataupun kalau tak ada poster tu juga membawa maksud kuliah tak adalah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi siri ke-11. Kita akan belajar pula dengan nama malaikat-malaikat yang lain. Kita dah belajar malaikat Jibril, kita dah belajar malaikat Mikail, Israfil, kita dah belajar malaikat apa lagi? Malaikat apa lagi, tuan-tuan? Masih ingat tak? Malaikat apa? Malaikat maut. Kita belajar tentang malaikat pencatat amal.
termasuklah malaikat munkar wa nakir. InsyaAllah nanti kita belajar lagi. Jadi ada apa-apa persoalan, pertanyaan yang boleh kita sama-sama dapat manfaat? Ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, boleh dapatkan nota di link nota malaikat seperti yang dikongsikan di ruangan chat dan juga di ruangan komen bagi siapa-siapa yang mengikuti di FB Academy Tadabbur Malaysia. Mohon maaf salah dan silap, kekurangan, kelemahan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Jika di kelapangan malam ini selepas Isyak jam 9 suku, kita akan menyambung siri tentang Nabi Allah Musa yang mana kita memberi tumpuan kepada ibrah pengajaran tentang sombong. InsyaAllah malam ini kita akan belajar sambungannya. Jadi kita jumpa insyaAllah tuan-tuan dan puan akan datang. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.